kita punya lab 4 ni, switch configuration, dia ada tambahan kat situ, bridging and trunking. Ini bridging and trunking. Siapa yang akan cover dalam ni adalah of course kita kena masih guna lagi sampai lab 10 kita masih guna packet tracer. And then kita nak configure switch sama macam lab 3 juga. Ni special untuk trunking lah, bridging and trunking, switch configuration untuk. Kemudian yang ini review untuk telnet, lepas kita dah buat, tapi kita buat lagi supaya nanti awak lebih ingat. Dan creating multiple LAN sebelum ni dah buat belum? Mungkin belum buat, tapi ada yang saya dah demo dah. Tapi sebelum tu dekat lab 3 tak ada sebenarnya untuk multiple LAN, tapi saya dah tunjuk juga. Ini baru betul-betul kan. Kemudian adding application server on LAN, so saya pun dah tunjuk juga, tapi nanti kita masukkan dekat sini. Hopefully kita boleh masukkan FTP dekat sini lah. Lepas kita guna HTTP kan. Okay, so kita buat FTP dengan DHCP server kalau sempat lah. Okay, application server and office ni. Tapi yang ini paling kurang, paling tidak pun kita cover HTTP HTTP server ni. Okay, HTTP server. Okay, so alright, yang pertama sekali kita nak buat multiple LAN punya tu, exercise. So dia punya soalan dia, create two LANs of different network addresses and connect them together using crossover cable. So crossover cable ni kita guna untuk sambungkan dua host yang sama lah. Contohnya kita nak sambung PC, kita guna crossover cable. Nak sambung switch, guna crossover cable. Sambung router yang sama ini kena sama, baru guna crossover cable. Kalau berbeza, contohnya PC nak sambung ke switch, awak kena guna straight cable. PC sambung ke router direct, guna straight cable. Switch nak sambung ke router, kena guna straight cable. Saya start packet tracer sini. Yang saya punya ni saya install yang lama yang lama punya version, sebab yang baru punya crash, dia tak boleh, tak tahu kenapa dia masalah. Okay, simple je. So kalau katalah ada switch punya ni kan, switch dengan switch sambung pakai apa? Crossover cable ni. Okay, dia yang dot fast ethernet to fast ethernet. Guna fast ethernet. Kalau nak sambung switch ni tak boleh guna crossover, kena sambung ni mana-mana fast ethernet lah. Fast ethernet ni kan straight kan. Okay, yang ini crossover, ni straight cable. Kalau nak sambung PC ke PC nak sambung PC ke PC. Okay, ni PC kan dua, kena guna crossover cable. Dan sambung PC ke router, tapi kena ada dua lah, dua apa nama tu, dua IC, NIC lah. Dekat sini dia ada satu NIC je. Okay, ada satu NIC. Tutup ni ada satu NIC saja. So kita tak boleh tambah lagi, ni satu je. Kalau kita buang yang ini tak dapat. Ni yang ini modem punya tak boleh. So yang PC ni saya tak ditunjuk dua NIC dekat sini. Cuma satu je. But anyway, untuk kita nak sambung direct pergi dekat tu, kita nak sambung direct pergi dekat router, kita kena guna straight cable sebab dia lain. PC dengan router kan lain. Router dengan router ya, switch dengan switch boleh. Yang ini boleh guna straight. Okay, tapi dah tak ada straight dekat sini, dekat dalam router ni. So kalau kita nak ada straight cable, kita kena off kan, ambil yang 4 switch punya tu, switching port masuk dekat situ, dan kita on, dan kita dah boleh sambungkan. Okay, sini straight ni,
fast Ethernet to fast Ethernet. Kan tadi ada 4 ni kan, yang kita baru masuk tu, dah ada 4. Okay, nampak ada 4 tu kan. Fast Ethernet 0/0/0/0, 001, 002 fast Ethernet tu. Okay, 003. Jadi kita sambungkan dekat mana? Dekat ni. Ini fast 0/0/0. Tapi dia merah sebab kita belum configure lagi. Kalau merah tu maknanya dia kena ada configuration. Switch ke switch pun sama juga. Switch ke switch kena guna apa? Crossover cable. Okay, pergi dekat pakai fast Ethernet crossover cable. So ni yang kita nak buat hari ni, buat bridging dekat sini. Ini nama dia bridging. Kita bridge antara switch dengan switch. Ini kita nak bridge. So ni yang kita nak buat hari ni pun. Okay, so kalau kita fast forward kan dia okey lah, dia akan jadi hijau. So ni kita nak buat. So soalan dia dekat sini, create two LANs of different network addresses and connect them together using crossover cable, cross cable between two switches and S1 and 3 ni dua ni. Then configure them and test the connection between them so that all PC connected to each other. All PC tu maksud dia dekat sini LAN 1. Kalau nak buat LAN 1 punya dia punya PC dalam LAN 1 tapi dekat sebelah ni boleh, tak ada masalah. Dia masih ada connection. Okay, saya akan tunjukkan maknanya walaupun dia dalam building yang berbeza. Contohnya dekat sini building A, sini building B kan, bangunan kan, bangunan A, bangunan B. Okey, so contohnya dekat sini kita ada dua bangunan. So kita ambil yang ni, sini dekat dalam bangunan A, sini dalam bangunan B, ataupun tingkat 1, tingkat 2 macam tu. Okey, so dia ada dua lah buat dekat sini. Dekat dalam bangunan ni ada dua network. Satu network yang untuk LAN punya, LAN 1, satu lagi LAN 2. Okey, so kita boleh buat juga kat sini. Sini dalam LAN 1, sini dalam LAN 2. Dia ada dua. Okey, sini pun sama juga LAN 1. Ni dalam bangunan tu dia ada LAN 2. Kita boleh, so kita boleh tarik lah PC kan. Yang PC dalam LAN yang dia punya LAN ni, dalam dia punya LAN. Okey, ni dalam dia punya LAN, ni dia punya LAN. Tapi yang ini LAN 1 ni ni LAN 2, ni LAN 1, ni LAN 2. Lebih kurang. Okey, so dia awak boleh sambung lah. Kalau yang apa yang saya bagi itu LAN 1 dengan LAN 2 kat sini je. Awak buat macam ni. Ni saya tunjukkan awak yang walaupun dia LAN ni kan, ni LAN 1. LAN 1 dengan LAN 1 dekat sebelah sini dia terpisah, tapi dia masih dapat interconnection antara satu sama lain. Ni LAN. Okey, dan yang sini LAN 2, dan sini LAN 2 juga. Okey, LAN 2 dengan LAN 2 dia ada interconnection juga. So walaupun dia dekat bangunan lain. Ni bangunan 1 ke bangunan 2 kan. Ini building A 1 whatever lah, A dengan B. Dan dekat sini A, sini B. So dia masih ada connection. Okay, so then awak sambung lah. Awak pakai yang ni, terus sambung dia. Ni terus sambung. So kita nak buat, lepas ni kita nak buat dia punya VLAN dia. Okay, kita sambung. Alright, so yang ini ni fast Ethernet 0/2. Kita ambil yang ujung-ujung lah. Kan kita ada 24 port kan, kita ambil yang ujung punya 24. Dekat sini pun 24 juga.
okey, tarik, lepas tu masuk balik, fast forward kan. Okay, so ni dah okey kan, ni LAN 1, LAN 2, LAN 1, LAN 2. So yang ini building A, building B. So sekarang untuk LAN 1 ni kita, dan dia kata LAN 1, LAN 1 5, LAN 2 10. Jadi kita taruhlah dekat situ LAN 1 ni, dia punya tu 192.168. Ini kelas C punya .5.0/24 Yang ini .10 192.168.10.0/24. Ini pun sama. So ni dengan ni sama. So LAN yang ini, ni dengan ni sama. Jadi kita just dan dia yang tu, so yang ini kita just tarik dia ke sini, ni sama LAN 2 ni, yang ini sama LAN 1. Okay, so sekarang kita nak buat, kita kena assign dia punya tu. Tadi kita dah decide dia punya IP network address. Untuk network address ni pun dia punya network address untuk LAN 2 ni samalah kat sini kan. So then kita bagi IP untuk setiap PC. Dekat sini dia kena samalah kan, dia punya network address dia 192, network portion dia 192.168.5, dia mesti sama. 3 ni mesti sama. Sebab apa? 3 bahagian yang pertama ni kan dia untuk network punya portion 8 bit 8 bit 8 bit. Jadi 8 kali 3 24. 4/24. Jadi yang ni, yang first tu kita letak 1 lah /24. Okay, ataupun kita simplifikan dia yang ini kepada dot 1. Dot 1/24. Yang ini dot 2/24. Simplifikan. Dot 1 dot 2. Ini pun sama juga. Tapi yang dekat sini kena lain lah. Ni 5 kan. Yang ini kita so yang ni kita letak dot 3/24. Kemudian yang ini dot 4. Okay, 4/24. So okey lah. Ni kan. So dot 3 dot 4. Okay, once kita dah tentukan dia punya IP, kita dah boleh configure lah, kita dah boleh masuk. Yang ini pun sama juga 1, 2, 3, 4. Okay, tapi yang ini dot 10, dot 10.1, dot 10.2, dot 10.3, dot 10.4. Misalnya dot 1/24. Still net mask dia 20/24. 20/24. Okay, ini pun sama. Taruh dekat sini pun boleh juga. Sini dot 3/24. Dan yang ini pun sama juga. Dot 4/24. Okay, 4, 3. Okay, 4, 3. So kita configure. Sekarang configure dia punya tu. So first tadi kita decide apa dia punya tu. Dia punya, tentukan dia punya network address. Okay, kita fix dia punya tentukan dia punya tu network addressnya. Lepas tu kita decide dia punya tu. Ni network address yang ini kan. Kita tentukan network address untuk LAN tu. Kita decide untuk LAN. Okay, untuk LAN dia kan. Lepas tu baru kita tentukan dia punya IP untuk host. So IP address untuk host. Okay, IP address ni, address yang ADD ni address untuk host. Ni host kan, semua host kita. Lepas tu baru kita configure. Okay, lepas tu baru kita configure. Kita masuklah config, masukkan dia punya IP address dekat sini. So yang ini kita kena dia punya port ni. Ini 1, nombor 3,
nombor 4 dengan nombor berapa dekat sini 4. So 1, 3, 4, 5. Okey. Ini 1, 3 ni adalah untuk line 1. Dekat sini 2. Okey, dan yang ini ni 3 sini dekat yang switch tu itu yang kita nak tengok, sebab kita nak bagi VLAN untuk dia. So yang ini berapa tadi? 2 dengan 3, 2, 3 dekat sini. So ini pun kita kena masukkan FA0/FO0/2 dengan FA0/ berapa tu. Ini pun kita kena tengok kan. Kita kena labelkan. Kalau tak kita tak ingat mana satu. Okay. So yang ini FA02 0/2 yang sini FA02. Ni semua ni kena buat sama supaya kita boleh tahu ni dia punya dua port ni untuk line 1, untuk line 1. Okey. Kita punya border untuk line 1 dah memang. Okey. Alright. So ni, dan yang ini 5 dengan 4. Okey, so 5 dengan 4. Yang ini 5 dengan 4. Sini 5. Dan yang atas tu 4. So ni 4. Walaupun dia crowded tapi kena ada juga. Kemudian yang ini pun sama. Yang ini sebelah sini. Okay. So sini berapa? 1, 3. Okay. So ni 1. Ini 3. Kita kena tahu tu. Kalau tak ini berapa? 5. Sini 5 dengan 4. Okey, sini 5 dah betul. Sini satu lagi 4. Sini yang ni 4. Okey, so kita dah dapat dah. So maknanya untuk switch yang ini 1 dengan 3 ialah VLAN 1. So basically dekat sini kita semua kita kena sebut sebagai VLAN lah sebenarnya. Sebab apa? Dia share switch yang sama. Okay. Semua kita sebut sebagai VLAN. Dia kalau separate switch, dia masing-masing dedicated punya tu network. So no problem, kita just sebut LAN aja. Okay. Ni config IP untuk host ni. Lepas tu baru kita nak kena config IP untuk kita kena create VLAN dekat dalam switch. So basically yang ini untuk yang switch punya, create VLAN dalam switch. Kemudian kita assign port to VLAN. Banyak lagi kan. So first kita configure IP dulu sekarang ni. Tapi you boleh, yang penting semua awak kena buat lah. Tak semestinya ikut dia punya dia punya aturan dia. Dia punya sequence dia. Tak semestinya ikut nombor ni So kita sekarang configure IP dia. Ini kita dah tentukan IP, kita configure IP dekat host. Yang ini .1, .5.1. So pergi dekat desktop, dan just kita masukkan static 192.168.5.1. So kita just copy semua, Ctrl C. Okay, yang ini kita close. Ini sama /24. Sini .2 kan. Ini .5.2. So
So 2 ni dah selesai. Yang ini 3 dan yang ini 4. Okay, kita stop okay. So dah selesai. Yang VLAN 1 semua dah selesai. Tapi kita belum tu lagi kita belum configure yang ini pada switch ni pada VLAN masing-masing. Dia ada 2 VLAN dekat sini kan. Dekat sini ada VLAN 1 VLAN 1 dan VLAN 2. Dia ada VLAN 2 1 dan 2. Kalau kita letak VLAN 1 mungkin macam tak sesuai lah, sebab sini 5 kan. Kita letak 5 senang. Sini semua 5 ni. Yang satu ni kita jadikan dia 5 sebab mudah untuk ni. Sebab dia punya nak nombor dia kita pakai dekat 5. Okay, so dekat sini, so ini VLAN 5 ni. Okay, sini VLAN 10. Ikut nombor dia. Okay, mudah. Okay, walaupun dia tak ikut aku turutkan nombor kan. So VLAN 10, so dia ada 2. Untuk switch ni dia ada 2 VLAN. Okay, ni dah ada 2 dekat sini. Yang ini pun dia ada 2 juga dekat sini. Dia ada 2 VLAN 5 dengan VLAN 10. So yang VLAN 5 ni fast Ethernet, port nombor 2 dengan 3. So sekarang kita create VLAN dulu dalam switch. So yang first dekat sini, switch sini, kita create VLAN dia. Pergi dekat CLI, enter, and then enable. Okay, huruf kecil, enable. Huruf besar pun tak ada masalah. Dah dapat hash ni, maknanya kita dah dalam admin punya privilege mode lah, admin mode. Nama dia privilege mode untuk admin buat configuration. Kalau yang ni, yang ini ni bukan admin mode, yang ini untuk user, normal user mode. Dia tak boleh config, dia kena masuk. Tapi enable ni untuk nak switch kepada admin. Tapi kalau dia set password, bukan semua orang lah boleh masuk sebenarnya. Dia kena control. So kalau kita nak create password, sebelum ni kita dah cover dalam lag 3 kan. Macam mana nak buat? Okay, enable kemudian secret, kemudian dia punya password dia. Okay, saya tak tekan habis. Okay, kalau nak tekan habis pun boleh juga secret ya. Kemudian contohnya Cisco. Yang ini untuk privilege punya. So bila kita tekan masuk enable, dia akan minta invalid secret. Enable secret. Under config dulu. Kalau masuk config dulu, config, baru masuk enable secret, and then Cisco, baru dia masuk. Dia under configuration dulu, baru buat password dia. Jadi kalau kita exit, okay, kita exit. Sekarang kita berada dekat dalam normal user. Jadi kalau kita nak configure, enable, dia akan minta password. Nampak tak? Mana semua orang tak boleh masuk, melainkan dia punya admin aja. Subscribe. Okay. Ada nak tanya? Ya. Ada siapa-siapa nak tanya? Boleh proceed. Okay. So yang ini kita nak configure, kita nak kita nak create VLAN dekat dalam switch ni. Dia ada 2 VLAN, VLAN 5 dengan VLAN 10. Ada 2 VLAN dalam switch ni. Kalau kita hoverkan dekat situ, dekat bawah tu dia ada satu VLAN je dekat bawah tu nampak tak? Physical location, atas lagi hostname switch, atas lagi apa? VLAN 1. Dia ada satu. Kalau tengok dia punya senarai dia, mungkin tak masuk dekat dalam video lah kan, separuh je dekat, sampai kat sini je. Okay, saya nakkan, tak boleh duduk nakkan. So anyway, kita teruskan sikit. Tak dapat duduk semua masuk. Anyway, tak masuk dia punya tu semua. Anyway, saya nak tunjukkan yang
Bila kita hoverkan kita punya cursor dekat situ, nampak tak? Oh, dekat bawah. Okeylah. Dekat bawah tu ada physical location, hostname, atas lagi VLAN 1. Ni VLAN 1 kita tak nak, kita nak VLAN 5 dengan VLAN 10. Dan kita nak yang dekat sini ni 1 dan 3 ni dalam VLAN 5, 4 dengan 5 dalam VLAN 10. Ni kita assign port ke VLAN 5. Okey, so nampak So kita create VLAN dulu dekat sini. Kita create VLAN. So pergi dekat sini, kita create VLAN. Alright, kita create VLAN. Cara dia ialah kita dah masuk dekat dalam privilege mode, admin. Kita sekarang configure terminal. Lepas tu baru kita nak create VLAN. Macam mana nak create VLAN? Okay, tengok dekat punya. Ni baru soalan yang satu ni. Ni baru soalan ni kan. Yang dekat lab 3. Lab 3 punya. Macam mana nak create VLAN? Ni create VLAN. Okay, interface VLAN number. Ni cara untuk kita create VLAN. Configuring the VLAN interface. Ni kita create. Ni create VLAN. Interface VLAN and then VLAN number. Lepas tu baru kita ni kalau kita nak bagi IP dekat VLAN. Ni nak bagi IP dekat VLAN punya. Kemudian untuk setiap, kalau tak nak tak payahlah kan, tapi elok kalau kita bagi. Jadi kita boleh configure switch tu daripada jauh gunakan telnet. Okey. Kemudian dia punya port tu, port ni kan, port dia sini 3 dengan 5. 1 dengan 3 untuk VLAN 5 kan. Jadi kita kena bagi dekat mana? Dekat VLAN yang VLAN 5. Jadi kita kena pilih switch dia dulu. Kita kena jadikan dia access. Access ni maksud dia apa? Kita nak sambung port tu dengan PC tu access. Kalau kita nak sambung antara switch dengan switch, okey, tu kita jadikan dia sebagai dia punya, bukan access, ni trunk. Ni yang ini ni 24 ni fast ethernet 0/24 ni dekat switch yang ini. Switch kosong ni adalah trunk, dan yang ini pun trunk juga. Kita tukar dia punya nama switch dulu. Macam mana nak tukar nama switch? Pergi dekat config je lah, simple je. Switch kosong pada SW1. Okay, yang ini jadi SW1, nampak kita tukar. Kemudian yang ini SW2. Okay, SW2. Cara dia sama je. Dekat sini awak buat apa sini? Kalau awak tukar, itu dia display je. Ni masih nama dia switch lagi. Ni host dia, host name. Awak kena tukar host. Lepas tu S1. Yang ini S1 punya switch. Yang dekat sebelah tu pun sama juga ni. Ni yang dia display, tapi nama dia sebenarnya dekat sini bawah ni. Okay, kita dah tukar tadi. Ni. Jadi kalau kita nak tukar S2, itulah S2. Tu host name tu. Okay, jadi bila kita tukar host name dia, okay, nampak tak host name switch 2. Kita terus 2. Alright. So ini switch 1, ini switch 2. So kita buat tadi apa? Kita nak create VLAN dulu. Kemudian kita pilih port yang kita nak bagi dekat VLAN tu. Kemudian kita baru assign. Nak assign VLAN, port dekat VLAN. Ni cara dia, switch port access VLAN number. Assigning an access VLAN to a port, ataupun assigning a port to a VLAN lah. Okay, yang ini untuk access, mana untuk PC. Kalau untuk trunk, kita kena sebut switch port mode trunk. Okay, baru kalau yang trunk kita tak boleh assign VLAN. Okay, so then sekarang ni kita nak create VLAN dekat sini. So create VLAN, pergi dekat CLI, create VLAN dulu, config. Ada dua VLAN yang kita nak buat apa? VLAN 5 dan VLAN 10. So interface int, okay, interface VLAN. Saya tekan VL, lepas tu tekan tab lah. Ni VLAN 5. Okay, dan satu lagi apa? Saya tekan up arrow key 10. So kita dah ada dua VLAN. So, jadi kalau kita hoverkan dekat sini,
Nampak tak, dia ada 2 VLAN. Cuma dekat bawah tu VLAN 5, 1, 5, 10. Semua-semua dia punya IP address nak set. Nampak kan? Semua-semua tak set IP address ni. Dekat bawah tu. Jadi kita kena bagi IP address. Kalau nak bagi IP address lah, kalau tak nak tak. Untuk nak akses VLAN, dia punya VLAN, nak configure switch ni pakai telnet, kita kena bagi IP address. Sebab masa ni kita tak payah bagi IP address dulu, create VLAN aja. Cuma kita kena pastikan yang ini berada dalam VLAN masing-masing, 5 dengan 10. So sekarang kita ambil fast ethernet 0/1 dengan 0/3 dalam switch ni, kita bagi dekat VLAN 5. So kita exit dulu. Lepas tu interface, okay, fast ethernet FA 0/1. Okay, yang ini 0/1 ni. Okay, 0/1. Satu lagi 0/3 yang ini. Okay. Okay, jadi yang ini kita nak bagi dekat mana? Dekat VLAN 5. Jadi switch port, access, mode, access. Yang ini untuk PC kan, access. Okay, yang ini kita jadikan untuk kita assign untuk VLAN 5. Switch port ni baru kita assign. Yang atas ni kita nak sambungkan PC, kita kena guna access. Nak sambungkan PC dekat dalam switch tu kan. Yes, kita kena guna access. Jadikan dia access. Kalau nak jadikan dia bridge sini, kita kena jadikan dia trunk. Okay, kalau bridge kita kena buat gini, switch port, mode, trunk. Tapi kita bukan nak jadikan dia trunk. Okay, kita jadikan access. So kita dah jadikan dia access untuk fast ethernet 1. Okay, dan kita apa? Kita nak bagi dia dekat VLAN 5. Jadi kita taruh switch port, access, VLAN 5. Okay. So kalau you tengok dekat sini, ni belum lagi kan, masih merah. Fast forward kan, hover dekat situ, tengok fast ethernet 0/berapa, 0/1. Dekat atas sekali. Tak nampak dekat video tu, tak nampak. Sebab saya punya video sampai dekat sini je. Sampai dekat sini je video. But anyway, awak boleh nampak dekat situ kan. Saya nak tu boleh nampak kan. Okay, port fast ethernet 0/1, link up VLAN 5, IP address tak ada. Okay, nampak So kita dah masuk dekat VLAN 5. Okay. Ataupun kalau nak view dekat sini pun boleh juga exit, ataupun Ctrl Z ke. Ctrl Z dia terus exit habis. Okay. Lepas tu kita nak view dia punya VLAN dia. So show VLAN, macam tu. So kita ada VLAN 1 dengan VLAN 5. Dan VLAN 5 ni yang ada ialah fast ethernet 0/1 dekat dalam switch 1. Sekarang kita nak ambil yang fast ethernet 0/3 ni, kita masukkan dekat dalam VLAN 5. So sekarang sekarang balik semula. Enable bukan enable sebab kita dah dalam hash ni. Conf terminal. Okay, lepas tu kita nak pilih interface tadi, interface fast ethernet 0/3. Dan kita nak bagi dia untuk switch port, mode, ni access. Dan ambil je lah, kita pakai up arrow key je, kita dapat semula. Okay, switch port VLAN 5. Okay, enter. So kita dah buat 2 dah, 1 dengan 3 dah selesai. Tapi kita tengok dulu. Okay, masih down lagi, masih down, dia merah lagi. So kita fast forward kan, dia akan jadi hijau. Dan nampak sekarang dah up dah. Oh, masih down lagi. Oh, dah up dah, 3 tu. Fast ethernet 0/3 VLAN 5. Yang 2 tu tak kita tak ya. 5 kita up dah. So sekarang ni yang ni kita nak buat 4 dengan 5 pula. So 4 dengan 5 sama juga. Exit sekali.
Lepas tu kita pilih 5 fast Ethernet 0/. Saya guna up arrow key up arrow key sampai dapat tu. Kemudian switch port mode access. Ni. Lepas tu VLAN 5. Ni VLAN 10. Okey. Ni dah okey, sama juga. Yang sekarang ni 5 pula, 5. Kemudian access dan VLAN 10. Okey, dah selesai. Okey, so kita fast forwardkan bagi dia hijau. Sekarang dah okey. Bila kita hoverkan, nampak tak? 3 fast Ethernet 0/3 VLAN 5. 4 dengan 5 4 dengan 5 10. Okey. Cuba kita tak set IP address untuk ni. So yang ini dah selesai. Tinggal satu je yang ini. Yang /24 ni kita sebut sebagai trunk. Okey. So fast Ethernet FA 0/24, yang ini adalah trunk. Okey, trunk. Yang dekat sini pun sama juga, ni trunk. Jadi kita guna dua-dua trunk. Jadi kita pergi dekat sini. Ini kita exit sekali. Kita ambil fast Ethernet dulu. Fast Ethernet 0/24. Okay. Dan kita bagi dia, ni bukan bukan access. Yang ini kita bagi dia trunk. Trunk saya tekan TR, lepas tu tab, so dia auto complete trunk. Okay. So once kita dah taruh trunk, sudah selesai lah. Trunk tu bukan mana-mana VLAN, dia semua. Kalau kita nak dia untuk VLAN 1 sahaja, kita boleh buat contohnya untuk VLAN 1 sahaja. Jadi kita boleh bagi dedicated punya. Contoh kita ambil yang fast Ethernet 20 ni, pergi dekat sini yang 20. Yang 20 ni untuk VLAN 1 sahaja. Mana yang lain-lain VLAN dia tak boleh lalu dekat situ. Okey, kita boleh bagi dia gitu. Jadi kalau kita nak yang VLAN 1, okey, tak apalah, katalah kita buat satu VLAN lagi dekat sini, VLAN untuk admin punya. Dekat sini VLAN admin. Admin VLAN. Okey. VLAN admin kita ambil contohnya 20. Okey, 99. 99 admin. Jauh kan. Okey, lepas tu dekat sini kita ambil 93.68.99.0/24. Ni admin punya. Okey. Jadi ni admin, kita ambil yang contohnya kita nak ambil satu port untuk admin punya. Port kita ambil yang port 20 ni untuk admin. Okey, 20. Jadi kita ambil satu PC yang untuk admin punya. Ni admin punya PC, kita sambungkan pergi dekat switch dekat 20. 20 dah tak ada. Ambil 21. Yang ini untuk admin punya 21. Jadi yang ini admin, kita taruh desktop IP. Yang ini 192.168.99.1. Okey. So PC kita dah assign. Yang untuk switch punya kita ambil port 21. So interface fast Ethernet kita ambil dia interface ni kan, 21 untuk VLAN 99. So kita kena create VLAN 99 dulu. Okay. So VLAN dulu. Ni VLAN dulu. VLAN switch port bukan ni. Kita kena interface VLAN dulu. Interface VLAN. Interface kita kena exit dulu. Okay. Interface VLAN 99 yang itu admin punya. Okay. Lepas tu kita dah ada tu, kita ambil port tu, port 21 untuk 99 punya. VLAN 99 ni switch port. Ni access PC yang kita bagi access. Okay, access. Ni access. Yang ini ke VLAN 99. Switch port, access VLAN, interface switch, interface access VLAN. Kita nak bagi dekat admin. So dekat sini kita dah ada. Yang ini kita nak buat dedicated punya, boleh, tak ada masalah. Kita dah ada VLAN 99. Kita nak yang
yang untuk fast internet 0/2020, yang ini bukan terang tapi untuk dedicated punya, untuk VLAN 99. So yang ni kita khususkan untuk VLAN 99, kita tak payah bagi terang, maknanya orang lain tak boleh share dekat situ. So yang 99 sahaja yang boleh dia boleh connect dengan 99 punya VLAN dekat sebelah. Jadi yang ini dedicated line. Jadi kalau you pergi dekat sini, nampak tak yang dia 20 punya. Yang 20 awak kena bagi VLAN. So interface tu awak pilih interface 20. Yang ini VLAN. Ni sebab dia bukan untuk terang, kita taruh access sebab dia khusus, bukan untuk semua. Dan yang kita ni kita bagi switchboard VLAN 99. So kalau buka semula dekat sini, fast forward, yang ini 20 kan, FA20. So nampak tak, FA20 dia VLAN 99, 20 dan 21. Maknanya yang ini dedicated punya. Sebelah sini pun sama juga kena buat. Maknanya orang lain tak boleh share. Yang kita nak buat dia untuk nak bridgekan dia ialah yang untuk semua punya nama dia terang, tapi untuk yang dedicated line punya, contoh yang ini dia cut off kan, yang ini VLAN 20 ni VLAN berapa ni? Ni 20. Yang 24 punya dia cut off. Ni 20 ni 24. Yang 24 punya cut off. Kalau yang 24 punya cut off, ni 24 kan, kita disable yang untuk interface tu. Kalau kita downkan interface kita disable kan interface tu kan. Contohnya interface fast ya. Yang interface 24 tu kan, kalau kita downkan ni, kita shutdown kan, kita shutdownkan dia, yang tu dia down kan, maknanya dia tak ada connection lah, dia antara sini dengan sini. So kalau macam tu dia tak boleh share dah, ni kan, kita down kan, nampak tak? Fast internet 0/24 down. Kalau kita nak upkan, kita boleh upkan semula. Kita pilih dia punya tu 24 and then no shut. Kita activatekan semula. Okay. Itu maknanya kita onkan dia semula, nampak dia on. Okay. So basically apa yang you buat dekat sini, you kena buat yang sama dengan kat sini. Okay. So yang tadi kita buat daripada mula create VLAN tu, kita kena buat VLAN juga dekat sini. Jadi kita create VLAN kat sini. Ini sama je dengan sini dengan sini. Okay, jadi kita create VLAN. Jam lagi berapa minit ni? Lagi 18 minit, 17 minit. Anyway, dekat sini awak buat semula. Apa yang awak buat dekat sini sama. Okay. Contohnya nak create VLAN kan, sini belum ada VLAN lagi kan. So awak create VLAN lah dekat situ. Nak tengok ada tak ada VLAN dekat sini pun sama, boleh. Okay. So saya tunjukkan yang simple punya. Nak create VLAN dekat sini tak payah guna command line, kita guna pakai interface. So pergi dekat VLAN, kita create VLAN number dekat sini. VLAN 5 VLAN 5 dengan VLAN 10. Okay, VLAN 10 lah. VLAN 10. Yang ni VLAN 5 ni kita remove dulu, kita create VLAN 5 kat sini. VLAN 5. Jadi VLAN 5 dengan VLAN 10. Okey. So kemudian lepas tu kita nak bagi dia dekat sini 2, 3 ni VLAN 5, 4, 5 VLAN 10. Jadi ambil 2 sini untuk VLAN 5. Ni access punya access tu untuk PC. Ni VLAN 5. Okey. Alright, kemudian 2, 3. Sini kan 2 dengan 3 kan. Sekarang 3, kita pilih 3, sini 3 Yang ini untuk VLAN 5. Okey, dah siap simple je kan. Dah siap. So kalau awak tengok dekat bawah tu, dia dapatkan dekat sini. Ataupun dekat sinilah dia dapatkan
Kita pilih, kita create VLAN tadi, create VLAN. Kita create VLAN. Ni VLAN 5. Kita create VLAN 10. Kita bagi dia nama. Kita bagi dia nama. Lepas tu kita ambil port 2. Kita masukkan dengan VLAN 5. Kita ambil port 3. Kita masukkan dalam VLAN 5. Okey. Dan kita nak ambil port 4 dengan 5. Pergi dekat sini, config 4 sebagai VLAN 10 dan 5 sebagai VLAN 10. So kalau kita tengok dekat sini CLI, kita ambil 4 masuk VLAN 10, 5 masuk VLAN 10. So dah selesai. Cepat kan? Ni dah selesai. Cumanya dekat sini ni yang 24 ni sebagai terang. Jadi kita ambil 24, yang ini kita jadikan terang. Nampak automatically dah set terang. Dan yang ni dia semua VLAN boleh masuk daripada 1 sampai 1005 VLAN. Semua dia boleh. So dah selesai ini. So kalau kita nak test connection antara PC sini dengan PC sini, dah boleh dah kita test connection sekarang. PC ni dengan sini, of course dia okey lah kan. Sini. So sukses kan. PC sini dengan VLAN sebelah sana lagi, VLAN satu yang satu. Okey. Kemudian PC sini dengan sini. Oh, kita belum bagi itu lagi. Ni tak ada address ni. Oh, belum ada address lagi. So kita taruhlah address dekat sini. PC sini kita bagi address berapa? 10.1, 10.2. Kita letak. Okay, maknanya okey lah, 192.168.10.1. Okay, saya just copy je, Ctrl C, dan saya plus. Dan dekat sini sama desktop config ni sama. Sorry, yang ini 2. Okay, dan saya close. Dah ada dah. So kalau kita test connection dengan ni, sukses juga. Sini sukses. Kemudian sekarang dekat sini pula, ni 3 dengan 4. Desktop IP ni 3. Right, dengan sebelah lagi 4. Yang ini 4 Jadi ini 4. Ini 4. So okey. Jadi kita test connection ni dengan ni, sukses. Ni dengan sini, sukses. Boleh tak test connection ni dengan sini? Boleh test connection, tapi sepatutnya dia tak boleh. Dia tak boleh dia tak boleh ada connection sebab dia VLAN berbeza. Nampak? Fail Betul Yang ini dengan ni, kita delete dulu. Ni dengan ni, nampak? Fail kan? Okay. So ni betul. Right? So kalau kita create lagi satu, yang ini ni untuk VLAN 99, dia hanya dia sahaja yang boleh masuk dekat sini. Okay. Contohnya kita create satu lagi PC untuk VLAN 99 punya. Yang ini kita, ini 99.1, ini 99.2 lah. Ini 99.1. Ni saya just copy je. Yang ini 99.2. Ni untuk admin punya. .2. Okay. So dua-dua dah ada PC. Kita nak sambungkan, pergi dekat sini. Saya nak bagi tahu yang kalau kita downkan yang ini, kalau cut off the breakdown yang ini ni, yang lain semua tak boleh tu. Tak boleh tu. Dia tak boleh. Ini kita cut kan kita cut. Macam ni kan dah tak ada kan, cut off. Yang ini VLAN 99 dedicated punya. Jadi kalau kita test ni, pergi dekat sini. Tadi okey kan, sekarang dah tak okey. Sebab apa? Dah tak ada dia punya bridge dia. Yang ini untuk 99 sahaja. Tak boleh tu. Walaupun kita ada tu. Ini apa? Fastnet 20 kan, ni 99. Sini 20, 99. Darat ni VLAN satu lah kita belum ada VLAN 99 dekat sini. So kita kena VLAN 99 lah. VLAN 99 kat sini. Kita create VLAN untuk admin punya. VLAN 99 untuk admin punya, admin VLAN. Kat sini belum ada, kita tambah. Jadi kita taruh yang VLAN 20, yang ini untuk 99. Okay, dekat sini. Okay. So then
Kalau you tengok dekat sini, kita fast forward kan, nampak tak? You hoverkan fast internet 0/20 up 99 kan dekat bawah tu kan. Jadi kalau yang ini kita sambungkan PC ni dengan contohnya 21 kan, kita jadikan yang 21 pun 99 juga, dan 21 ni adalah 99. So by right fast forward kan, yang ini ni dengan ni dia ada connection. Sebab apa? Dia ada dia punya tu, ada link dedicated punya. Yang lain tak boleh sebab tak ada link. Ni hanya untuk admin sahaja boleh communicate. Okay, jadi kalau awak test ni dengan sini, sepatutnya okay, sukses, nampak tak? Okay, so untuk yang ni panjang kan cerita dia. But anyway, baru satu yang selesai, lagi 10 minit. Okay, baru yang ini selesai. Yang ini adding LAN with application server, bridging LAN. Tadi kita dah buat bridging bridging LAN, tu bridging. Okay, so yang ini ni saya adding LAN server. Okay, saya tunjukkan macam mana nak create server dekat situ. Just masuk server je, simple je. So masukkan server. Yang untuk LAN punya, LAN 1 kita taruh server kat sini, untuk LAN 2 kita taruh server kat sini. So pergi dekat sini, server untuk LAN 2 kat sini, LAN 2 bukan LAN 10. Server untuk LAN 5 kat sini. Kita sambung tu. Okay, ini sambung. Ini straight pergi dekat fast internet, kita pergi dekat 1 punya untuk VLAN 5. Okay, dan dekat sini kita ambil 2. Sini kita ambil 2. Sini kita ambil 2, port 2. Okay, yang ini untuk VLAN 10. So ni kita ambil 1. So kita ambil sini switch 2 satu ni kita bagi dia kepada VLAN 5. Okay, access punya so, okay, dan lepas tu dekat sini kita fast forward kan, dia akan jadi hijau. Lepas tu yang dekat sini ialah yang ini punya, dia VLAN berapa tu, port berapa, port 2 kan. Port 2 kita bagi dia dekat VLAN 10 ni. Okay, dah selesai. So kita tinggal bagi IP je. Kita bagi IP dekat server desktop punya tu. Server ni ialah 192.168.5.200. Okay, seperti itu. So ni dah ada IP address. Okay, kalau you hover kan dah ada IP address, nampak 5.200. Jadi kalau kita nak test connection antara PC dekat sini, dah okey lah, sini dengan sini dah boleh dapat ini dengan sini. So PC ni dah boleh dapat dah akses sini dekat server. Kalau nak tengok boleh akses server tak, pergi dekat browser. Browser, lepas tu kita masukkan 192.168.5.200. Nampak dia dah keluar. Welcome to Cisco Packet Tracer. Dia punya server dia dah keluar. Ni dekat server sini. Okay, so dia punya isi kandungan server tu kita boleh web browser text, kita boleh guna text editor untuk apa, tukar dia punya tu, tukar dia punya HTTP punya file dekat sini kan. So welcome to Cisco Packet Tracer dekat sini, welcome to DAT 20703. Okay, lepas tu kita save. Save. New page ni, remove page. Ok dah, kita just tengok dia dah boleh buat dia. Kalau kita balik semula dekat situ, kan, welcome to DAT 20703. ok, tadi kita modified kan, so boleh. Tapi yang ini dekat sini tak boleh, sebab apa, kita dah buang terang dia kan. So, kalau nak letak balik terang, kita ambil yang tu 24, pergi dekat 24 semula. So dah ok, fast forward kan, dan kita test daripada sini pergi dekat sini, sukses kan. Dan kalau kita buang terang tu, kita delete terang, kita test semula, pergi dekat sini, fail. Ok, boleh. So yang ni dah siap. Bridging LAN, semua yang kita buat tadi tu dah bridging, kita dah buat bridging. Ok,
So itu bridging tu tadi trunking tu bridging. Awak buat je yang ni, dan trunking bridge LAN atau trunk tu yang ni awak boleh buat sendiri. Apa yang saya tunjuk tu dah complete dah tu semua. Okay, so ada lagi 5 minit. Ada nak tanya apa-apa? Ni kalau ada 3, kita ada 2 je kan, kat sini ada 2. Ada 2. Kalau nak buat 3 boleh tarik lagi 1, 3, then awak bridge kan. Awak bridge kan, sambung. Ni sambung. Ni crowded sikit kan, tak sambung lah. Ni pakai sini, awak pakai ambil yang 22, pergi dekat sini 22. Kemudian sini ambil yang 23, pergi dekat sini 23. Okay, awak bridge kan. So then yang lain tu sekarang dah ada 3. Yang ni ada 3. Buat lagi lah. So yang tu dekat sini, tujuannya untuk VLAN 5 dengan VLAN 10 boleh dekat sini. So tarik lagi lah VLAN 5 sini, untuk VLAN 10 dekat sini. Yang ini sama juga macam yang kita buat tu. Yang ini kita untuk VLAN 5 punya. So yang ini untuk VLAN 5. Yang ini VLAN 5. Sini VLAN 10. Ini VLAN 10. So then sama juga lah, kita sambungkan pergi dekat sini. Okay, ni VLAN 5 punya, ni VLAN 10. Sambungkan. Ni pakai straight cable pergi dekat ni 5, ni pergi dekat 10. Okay, 10 dengan 5. Senang. Jadi yang ini kita bagi VLAN 5, yang ni 5, ni 10 kita bagi VLAN 10. Yang ini of course, yang ini terang ni. Ni terang. Ni berapa? Ni 23 kan? Ni 23. Oh, sini 22. Sini 22. Sini 23. Okay. 22 terang, 23 terang. Jadi kita kena bagi dia dekat sini 22 sebagai terang. Okay. Dan sini 23 sebagai terang. Sini terang. Apa yang kita buat semua dapat dekat sini. Semua dia buat. Fast Ethernet, switch port terang, dia dapatkan. Kita simplifikan. Jadi automatik yang ni pun dia akan jadi terang. Nampak tak? Dekat sini. Nampak tak? Dia dah jadi terang. Okay. Berapa tu? 22 dia dah jadi terang. 23 pun dah jadi terang. Dia dah up dah sekali. Kalau awak passwordkan bagi dia je passwordkan. Okay. Kalau hoverkan pun sama juga, 23 dengan 22. Okay, dah tak terang. Terang tu dia dash, dia tak ada VLAN. Okay, betul. So yang ini kita jadikan 5 VLAN 5, 10 VLAN 10. Okay. 5 VLAN 5, access VLAN 5. Tapi VLAN kita belum create lagi kan. Pergi dekat sini database, create VLAN 5. Okay, 5. Okay, lepas tu satu lagi 10 VLAN 10. Okay. So kita ada dua dah, jadi kita ambil VLAN fast 5, kita bagi VLAN 5 dan fast Ethernet 10. Okay, kita bagi dia VLAN 10. Okay, dah selesai. So tinggal pass forward kan. Sekarang kita tinggal apa je, test dia. Sekarang VLAN 10 dekat sini. Ni 10 dengan sini, dia test okey tak? Dia boleh tak? Ni 10 dengan 10. Oh, belum ada lagi. Kita belum bagi IP address kat sini. Okay. Yang ini 10. 10 dot 20. Okay. Dekat sini apa belum juga. Ni 5. Ni 5 dot 20. Okay. So kita test. Sini dia boleh tak? Boleh kan? Jadi yang ini VLAN 5 punya server, dia boleh tak? Dia dekat VLAN 5 punya server. Okey. So kalau yang ini pun nak akses dia punya server, browser berapa? 5.200 ya. Enter. Dapat juga DIT 203. So okey lah. Dah selesai kan? Okay, ada nak tanya? Ada tak nak tanya? Okey. Ada nak tanya? Cuma yang router ni kita belum buat apa-apa lagi lah.
Tapi anyway, awak taruh dia dekat situ. Okay. Boleh? Okay, setakat tu je kot untuk yang ni. Ada 4. Kalau ada nak tanya, boleh tanya sekarang. Tak, saya tutup lah. Ada tak nak tanya? Ada. Okay, saya tutup Okay, bye.